Assalamualaikum, salam sejahtera. Semua pelajar cikgu sihat ke hari ni? Okey, macam mana dengan subtopik 4.2, membiarkan seks? Okey, manusia, ada soalan? Okey, saya harap semua faham lah. Okey, ada apa-apa pertanyaan, boleh rujuk saya, boleh tanya saya. Okey, untuk hari ni saya nak sambung dengan subtopik 4.3 iaitu kitar haid. Okey, ini penting ya. Bagi tak kira lelaki ke perempuan, okey, kamu perlu tahu apa itu kitar haid, okey. Keadaan di mana apabila mencapai akhir balik bagi perempuan, okey, mereka akan datang haid, okey, bermaksud organ pembiakan ataupun ovari sudah ready, okey, untuk menjadi matang. Okey, jom kita tengok apa itu kitar haid. Okey. Apabila perempuan mula mengalami haid, okey, dia akan mengalami haid pada bila mencapai akhir balik. Okey, haid merupakan tanda bermulanya kitar haid bagi setiap perempuan. Okey. Haid ialah perleluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Okey, kitar haid pula merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Okey, kitar haid itu merupakan jadual apa yang berlaku dalam uterus dan ovari. Kitar haid juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Okey, pembentukan dan pembebasan telur yang matang itu merupakan ovum lah. Okey, kitar haid tengok. Kitar haid dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Okey, kitar haid ni adalah dikawal oleh sistem endokrin yang membebaskan hormon, iaitu ovari. Okey, ovari yang merembeskan hormon. Okey, saya cakap hormon otak dia akan kawal pergerakan kita, saraf kita, dan dia akan kawal semua sistem endokrin. Sistem endokrin ni sistem yang bebaskan hormon. Okey, macam untuk pembesaran ada hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari, kelenjar thyroid. Okey, dan untuk kematangan organ seks, hormon dibebaskan oleh, kalau lelaki oleh testis, kemudian kalau perempuan oleh ovari. Jadi untuk kitar haid, okey, hormon dibebaskan oleh ovari. Okey, jika hormon yang dibebaskan itu, okey, setiap orang dia berbeza. Ada orang akhir balik umur 10 tahun, ada orang akhir balik umur 15 tahun. Semua orang berbeza. Tetapi hormon yang dirembeskan itu cukup dan bersesuaian untuk setiap badan kita. Jika kurang, jika terlebih, ia akan membawa masalah. So, kitar haid dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang bebaskan hormon. Okey, perempuan normal mengalami kitar haid kira-kira 28 hari dan ia adalah berbeza-beza mengikut individu, tak sama. Okey, itu saya cakap, setiap badan manusia tak sama. Okey, tetapi kitar haid yang normal adalah kira-kira 28 hari. Okey, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid seperti pengambilan nutrien, okey, macam pemakanan kita seimbang atau tidak, perubahan berat badan secara mendadak, okey, perubahan emosi dan tekanan mental. Perubahan berat badan itu adalah salah satu faktor penting okey, dalam keseimbangan hormon. Minta maaf saya cakap bagi orang yang mempunyai berat badan yang agak berlebihan, hormon yang dirembeskan agak terganggu. Okey, agak terganggu. Tak macam orang lain yang mempunyai berat badan yang ideal ataupun berat badan yang normal. Jadi, tugas kita untuk berusaha menjaga pemakanan sebaiknya, ambil makanan yang seimbang. Okey, dari segi perubahan emosi dan tekanan mental, kamu still young, you are too young, okey, untuk terlampau stres dan sebagainya.
Okey, kita jangan stres-stres. Okey, gembira-gembira. Ada apa masalah boleh bawa bincang bersama ibu bapa atau keluarga ataupun guru, mana-mana yang bersesuaian. Okey, so ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kitar haid. Saya ulang sekali lagi ya. Pengambilan nutrien, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan tekanan mental. Okey, ini merupakan jadual bagi fasa-fasa kitar haid. Okey, yang ini adalah perubahan yang berlaku dalam uterus dan ovari kita. Okey, untuk fasa haid. Okey, yang pertama, okey, contoh ya. 1 hingga 5 hari bulan. Okey, berlakunya haid. Okey, kemudian 6 hingga 11 hari bulan adalah fasa pemulihan lapisan bagi uterus. Okey, kemudian 12 hingga 17 hari bulan itu adalah fasa pengovulan ataupun fasa subur. Kemudian 18 hingga 28 adalah fasa prahaid. Maksudnya next cycle pula. Okey, maksudnya dinding terus tu menebal. Okey, dan bila masuk 1 hari bulan seterusnya, okey, ini untuk kita 28 hari lah. Untuk tarikh seterusnya, okey, kemudian datanglah haid untuk yang gitar seterusnya. Okey, jom saya terangkan satu persatu. Okey, fasa haid. Okey, hari pertama hingga kelima, okey, lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum tidak tersenyawa dan terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. Okey, lapisan uterus okey, terurai dan mengalir keluar. Okey, ini adalah fasa haid. Kemudian fasa pemulihan. Okey, selepas kitar haid, okey, selepas haid, waktu haid, okey, dari hari 6 hingga 11, dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Okey, salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Okey, so ini adalah mana lapisan uterus yang menebal. Okey, fasa di mana dinding uterus mula menebal kembali. Okey, ini persediaan jika berlaku persenyawaan. Okey, zygote tu akan melekat pada dinding, akan menempel pada dinding uterus. Okey, fasa subur. Okey, hari 12 ke 17, ovum dibebaskan daripada ovari. Ini ovari ya. Okey, ini tiub fallopian. Okey, ovum dibebaskan pada hari ke-14 kitar haid ataupun kita panggil sebagai fasa pengovulan. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Dinding uterus ni akan makin terus menebal lah. Okey, persediaan. Okey, untuk penempelan zygote. Okey. Jika ada sperma, maksudnya persenyawaan mungkin berlaku. Okey, fasa prahaid. Okey, hari 18 ke 28, dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Kemudian, kitar haid berulang semula sekiranya tiada persenyawaan berlaku. Okey, itu merupakan jadual ataupun fasa-fasa bagi kitar haid. Okey, ada 4 fasa semuanya. Okey, so penting, sangat penting untuk mengurus kebersihan diri semasa haid. Okey, semua pelajar perempuan lah. Okey, terutamanya sangat penting menjaga kebersihan diri semasa haid. Okey, penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Okey, ini sangat penting. Okey. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid.
Okey, semasa haid, wanita perlu sentiasa melekat tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing. Okey, sebab biar pad tu tak boleh biar terlampau lama. Sebab apa? Dia boleh, bakteria daripada darah tu, okey, boleh menyebabkan jangkitan pada salur kencing ataupun pada salur pembiakan tu. Okey, pada sistem pembiakan tu sendiri. Kalau tak jaga kebersihan, bila dapat jangkitan, ada yang sampai bernanah dia punya sistem pembiakan dia tu. Dalam ovari dia, dalam faraj dia, ada yang bernanah. Okey, sebab salah satunya tidak menjaga kebersihan diri. Wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Yang lain rutin lah. Okey, sebab bersihkan tuala wanita dan sebagainya, perlu mencuci tangan dengan sabun. Okey, jaga kebersihan, jaga betul-betul kebersihan. Okey, pad ataupun tuala wanita yang telah dibasuh, balut dalam plastik ataupun dalam kertas surat khabar. Okey, dan sebagainya, dan barulah kita buang ke dalam tong sampah. Itu penting ya. Jaga kebersihan diri. Okey. Tak semua, macam saya cakap, tak semua orang ada kitar haid yang sama. Okey, tak semua orang datang haidnya, tempoh matangnya 10, 11, ada yang 16 tahun baru datang haid, 17 tahun baru datang haid. Okey, setiap badan orang berbeza. Okey, kitar haid pun setiap badan orang ada orang mengalami masalah-masalah tertentu. Okey, kitar haid yang tak stabil, okey, merujuk kepada seseorang wanita itu yang tidak mengalami haid pada setiap bulan, ataupun kitar haid yang terlalu panjang atau terlalu pendek, dan fasa haid yang melebihi 15 hari. Maksudnya ada orang tidak tetap setiap bulan datang haid. Ada orang haidnya 2 hari saja. Ada orang haidnya sampai lebih pada 15 hari. Okey, ini adalah masalah-masalah kitar haid. Okey, masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Tambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, okey, senaman yang berlebihan, okey, dan juga disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim. Apa-apa masalah, saya refer kamu terus berjumpa dengan doktor. Okey, seeloknya jumpa doktor perempuan, okey, untuk bertanyakan tentang masalah-masalah haid ini. Tolong jangan ambil ringan, jangan ambil mudah. Okey, walaupun kamu baru tingkatan 1, jika terdapat kelainan, contohnya warna darah yang pelik, okey, terlampau kehitaman dan sebagainya, boleh cepat-cepat berjumpa doktor. Termasuklah jika mengalami gangguan kitar haid yang tak sempurna. Maksudnya tak setiap bulan datang haid. Okey, datang sikit-sikit sangat, datang banyak sangat. Okey, semua itu perlu berjumpa doktor. Jangan tangguh-tangguhkan, jangan biarkan. So, itu saja untuk hari ini, 4.3. Okey, kitar haid. Saya harap semua klik video ni. Okey, kena dengar lah. Okey, dengar penerangan saya. Okey, tak kira lelaki perempuan, kamu perlu tahu tentang kitar haid. Wajib tahu. Okey, saya ulang balik. Kamu kena tahu apa itu haid. Okey, kemudian kitar haid terdapat 4 fasa. Kenali apakah fasa-fasa dalam kitar haid itu. Okey, tengok apakah faktor yang menyebabkan kitar haid setiap orang itu berbeza. Okey, kemudian apakah masalah-masalah kitar haid serta macam mana cara menjaga kebersihan sewaktu haid. Itu adalah antara soalan-soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan. Okey, pelajar, jika ada sebarang soalan, boleh tanya saya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera.